Mana pergi hilang? Mana pergi hilang? Okay. Ke mana? Ke manakah hilang benda itu? Ini. Okay. Okay. Kalau sebelum ni kita faham, kita pernah nampak, pernah tengok, pernah belajar, okay, dari aspek market structure, kita boleh tengok sebenarnya dari satu time frame, which is kalau sekarang saya gunakan H1, kita boleh tengok structure di H1. Tapi apa yang kita perlu lihat adalah di highest time frame punya structure dulu. Okay, structure, which is kita nak tengok structure itu macam mana dalam aspek EU sekarang. Ini adalah pair EU dalam keadaan penurunan lah. Low, high, low, high, low, 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 lower, low, lower, low, lower, low. Masih create lower, low apa semua kan. Jadi bila kita tengok the significance of structure masih lagi dia create low, lower, low, lower, low, lower, low. Okay, tengok kat sini sekarang lower low, lower low, lower low, lower low, masih create lower low. Stick on your trading plan. EU masih lagi sell, ataupun mana-mana pair you all masih lagi pair sell. Okay, mana yang you all buat lah, tak kira lah. Sekarang saya gunakan chart untuk EU, masih lagi sell. Jika di pair lain menunjukkan kenaikan, biasanya saya akan tengok dekat daily dululah. Okay, sebab kita more kepada intraday punya cara kan, more kepada intraday punya cara. Jadi tengok daily punya pergerakan macam mana. Kalau masih lagi sell, kita stick kepada sell. Tapi Hamdan bila menyebutkan tentang structure sell macam ni, kenapa FOMC semalam boleh buy? Okey, jadi kita tengok. Okey, kenapa FOMC semalam boleh buy Hamdan? Sedangkan kalau Hamdan tunjukkan sekarang ini structure masih sell. Okey, masih create lower low, lower low, lower low, lower low, lower low, masih sell. Yes. Any breakout. Okey, any breakout, you all mesti ingat okay, dalam mempelajari structure, any breakout. Okey, kita tengok any breakout. Okey, any breakout mesti akan ada pullback. Okey, mesti akan ada pullback. Mesti, maksudnya mesti akan ada pullback macam mana? Breakout BO, saya punya short form BO sama dengan pullback. Okey, mesti pullback. Pullback, mesti pullback. Cara macam mana dia nak pullback, dia mesti kena tengok di lower time frame. Sebab di lower time frame akan bagi hints kat kita macam mana dia nak pullback. Okey, macam mana nak pullback untuk bergerak seiring dengan time frame besar. Jadi kita tengok dekat sini basic penandaan untuk structure. Untuk kita tengok long term, kita tengok, jangan tengok lower time frame. Bila kita tengok lower time frame, kita mostly kepada satu proses kepada arah ini more kepada high TF. Okay, high TF. Tapi low TF, LTF. Okay, LTF ni bersamaan dengan low low TF. Low TF ni lower time frame. Lower time frame which is kalau kita tengok arah di daily sekarang, lower time frame dia more kepada H4, H1 ke bawah lah. Okay, more H4, H1. Kebiasaannya bila saya mengajar, saya akan fokus kepada H1 untuk tengok apa yang akan berlaku di sini. Okay, ini suggestion saya, tengok dekat H1 ke bawah. Sebab setup akan berlaku di sini. Kalau kata dalam setup saya lah, okay, dalam setup saya akan berlaku dekat sini. Tapi sini akan create apa yang dinamakan sebagai retracement. Okay, retracement lah. Saya tak tulis full lah, saya tulis macam tu, retracement di low TF. Okay, di mana kalau di sini sama dengan D1, sini sama dengan
H1. Kita nak tengok. Dia akan menunjukkan kepada kita sini adalah arah utama, bukan arah retrace. Arah retrace akan berada di sini. Tapi ini adalah arah utama. Kalau daily sell, maksud itu arah utama dia masih sell. Okey, walaupun di H1 buy. Okey, di H1 buy bermaksud dia adalah mengambil peranan sebagai apa? Tolong komen. Saya tak nak saya seorang bercakap. Saya suka cakap dua hala. Okey, komen dulu. Jangan buka mic, komen. Maksudnya, jika anda tengok di D1 sell tapi H1 buy, bermaksud di H1 buat apa? Retracement. Okey, retracement. Okey. Ya, konsep retracement perlu berjalan seiring. Okey, konsep retracement perlu berjalan seiring. Jadi maksud berjalan seiring itu adalah macam ni. Jika di daily macam ni, okey, dia create low, lower low, dia create lagi lower low, okey, lower low. Okey, maksudnya arah adalah sell. Okey, arah di daily adalah sell. Arah utama dia adalah sell. Okey, saya clear semua. Saya suka macam mana tau? Saya suka kalau saya punya student, saya suka diorang tulis macam ni. Diorang tulis macam ni. Okey, buat dua benda. Okey, meja sama dengan sell. Okey, sama dengan sell. Saya besarkan sikit. meja structure bersamaan dengan sell. Meja dia adalah di daily lah, sebab kita ambil di daily kan. Meja dia sell. Okey, kita tengok. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sell? Dia masih create lower low. Okey, dia masih create lower low. Nampak tak? Kita tengok daripada atas ni kan. Dia create lower low. Sekali saya beritahu macam mana nak ambil point-point lower low, lower high pun semua ni kan. Saya akan ajar nanti macam mana. Sebab kebanyakan dia yang saya jumpa, saya temu ramah, diorang akan ambil di kebanyakan dia di sini. Bukan kesilapan, saya tak cakap benda ni silap, tapi dari saya punya experience, okey, ini pun ambil. Ini kecil ini kan, kecil. Saya tak akan ambil yang kecil itu. Okey, saya tidak akan ambil yang kecil-kecil ni, yang ini tak, saya tak ambil. Saya ambil significant yang kita jelas nampak kelihatan. Jelas nampak kelihatan tu maksudnya macam mana, Hamdan? Okey, jelas nampak kelihatan bila anda kecilkan chart macam ni kan. Okey, yang kita nampak sekarang, bila kita kecilkan chart ini, yang kita nampak sekarang adalah ini. Okey, ataupun kalau kita besarkan sikit chart ini, kita nampak macam mana? Macam kejap saya padam dulu ini. Dia akan nampak macam mana. Okey, kita kecilkan sikit, kita ambil macam ni. Okey, macam ni. Senang cakap obvious U-turn. Obvious U-turn. Senang untuk kita nampak. Bukannya yang kecil-kecil yang di tengah-tengah ini. Yang kecil-kecil kita abaikan dahulu. Yang kecil-kecil kita abaikan dahulu. Macam ni kecil, macam ni kan. Ini kita abaikan dulu. Sebab bila kita, bukan apa, nanti saya beritahu kenapa kita tak ambil yang kecil-kecil ni. Okey. Okey. Jadi dekat daily, meja dia adalah sell. Nampak dia masih break, dia masih break out. Masih break out. Ini lower low, ini lower low, ini lower low. Ini create lagi lower low, lower low. Okey. Masih lagi sell. Ini create lagi lower low.
masih lagi sell. Ini lower high, ini lower high, lower high, lower high. Okey, ini tengah buat lower high. Okey, tengah dalam proses retracement membuat lower high di highest time frame. Bermaksud, okey, bila anda faham major line chart, line chart pun boleh guna bang. Betul. Selamat. Alhamdulillah kerana ingatkan saya. Terima kasih. Okey. Kejap line chart pun anda boleh guna. Tak ada masalah. Boleh. Nampak tak? Lebih jelas lah. Alhamdulillah. Abang nampak. Lebih jelas. Tapi lebih better, walaupun anda guna line chart, lebih better anda tengok, sebab penandaan untuk structure saya akan ambil di shadow. Okey, saya akan ambil di shadow. Saya akan ambil di shadow, bukan di close price macam ni. Okey, di close price ini dia ada satu bab lagi. Di close price ini ialah the measure of support and resistance. Okey, itu untuk di close price. Saya akan ambil di ni, di shadow, rapat di shadow. Okey, kenapa shadow? Okey, shadow adalah history price. Maksudnya price pernah membuat satu terjunam. Okey, pernah membuat satu terjunam sebelum dia naik balik dan meninggalkan shadow. Ini adalah history price. Okey, okey, history price. Jadi saya akan ambil di shadow. Ini untuk penandaan structure, mesti di shadow. Okey, untuk di close price dia ada satu bab lagi. Okey, jadi dekat sini major masih sell, major masih sell. Bila berkata major masih sell, kita tengok, okey, related time frame H1. okey, related time frame saya ajar terus related time frame D1 pergi kepada H1. okey, okey, pergi kepada H1 dulu. D1 pergi kepada H1. Kenapa H1 tak nampak, tak pergi kepada H4 dan okey, tak pergi pada H4? Sebab mostly semua akan trade day by day. Okey, kalau kata trade week by week lain. Tu kena faham lah, ramai yang menggunakan intraday punya cara kan. Jadi saya kena ajar cara intraday punya. Boleh ke nak marking guna line candle? Line candle boleh, tak ada masalah. Tapi untuk market structure saya lebih tekankan kepada shadow. Tekankan kepada shadow. Okey, sebab structure ini sebenarnya bukan untuk kita melihat entry, untuk kita mencari entry, bukan. Structure ini dia hanya bagi satu clue sahaja pada kita. Dia hanya bagi satu clue sahaja pada kita, iaitu arah dan retracement sahaja. Dia bukan untuk entry. Entry dia ada setup dia tersendiri. Okey, dia ada setup dia tersendiri. Kalau entry, untuk bab entry, untuk structure ini untuk kita faham. Yes, kita tengok ada lower low, create lower low, yang market masih hendak, okey, kita panggil masih masih nak ke bawah. Kalau kita tengok masih create lower low, create lower low, create lower low, create higher high, create higher high, maksudnya di situ dia tunjukkan kepada kita hanya arah sahaja jika di highest time frame lah. Tapi kalau di lowest time frame, dia akan tunjuk kepada kita retracement punya point. Okey, retracement punya point. Jika di highest time frame, dia hanya tunjuk satu benda sahaja, iaitu arah utama. Okey, ingat arah utama. Macam mana dia nak ikut arah utama ini? Kejap lagi kita tengok macam mana dia nak ikut arah utama. Dia mesti selari. Seolah-olah bila kita bawa anak kita pergi main di taman permainan, kalau anak kita tak nak balik, macam mana kita nak balik? Kena paksa lah kan. Dan kena ada
dari istilah paksa itu dalam market, dia didefinisikan sebagai antara push, antara buyer atau seller. Dia akan push untuk mengikut arah utama balik. Tapi di lower time frame lah, dia akan bagi hint itu di lower time frame. Di higher time frame macam sekarang di meja adalah sell, masih lagi sell. Contoh di sini masih sell. Jadi kita pergi kepada H1. Okey, nampak di H1 lah. Okey, kita ignore ini dulu seketika, sebab saya nak ajar macam mana dia nak ikut balik arah utama. Okey, kita tengok daripada sini range. Dalam satu bab di RLTM ini saya namakan dia sebagai range of structure. Range of structure. Sekejap Okey, di sini ini kita namakan dia sebagai range of structure. Dengar lagi suara saya kan? Jangan, saya tak dengar lagi. Susah pula naik notification sekejap. Okey, saya punya chart okey ya. Saya punya chart okey ya. Okey. Saya punya chart okey. You boleh nampak bergerak ke tak bergerak. Nanti kan tak bergerak pula nanya kan. Boleh ya? Okey. Boleh. Okey, ini adalah range of structure. Chart saya okey. Bergerak tak? Nanti kan tak bergerak pula nanti. Gerak. Okey, baik. Okey. Dekat sini ini antara yang kita tengok dekat daily ni, yang yang breakout ni, yang point breakout ini. Okey. Point breakout ini dia akan create lower low. Okey. Dia create lower low. Sini akan jadi low high lah, sebab kita tengok time frame yang besar tadi, sini jadi low high. Okey. Besarnya. Okey, dia jadi low high. Sini akan jadi low low. Okey. Low. Okey. Bukan kata bila kita tengok low dah create low tu tak ada Hamdan, tak boleh sell lah ni. Saya terus nak sell lah. Saya tak kira ni, saya nak entak market ni, tak kira lah, saya nak sell kak. Okey. Boleh nak sell kalau sanggup hadapi floating. Okey, account kita sanggup untuk float besar atau kecil, itu terpulang kepada market, teruskan, silakan. Tapi kita dalam market, tugas kita adalah untuk meminimumkan risk, bukan memaksimumkan risk. Kita nak meminimumkan risk. Bila bercakap tentang meminimumkan risk, itu akan timbullah setup. Setup which is macam-macam setup lah. Okey, macam-macam setup lah akan ada. Tak kira lah daripada mana you all belajar ilmu pun, untuk entry pun semua, inilah kegunaan dia bila masa nak entry. Tetapi sebelum nak entry, yang penting adalah kita nak melihat arah itu dulu. Okey, ini mewakili kepada arah di time frame besar. Dia breakout low, membuat lower low yang baru. Sebelum ini adalah previous lower low. Okey, jadi ini adalah signal sahaja. Okey, signal satu sahaja dia bagi kat kita, signal arah sell. Bukan boleh terus sell. No, jangan sell lagi. Okey, jangan sell lagi. Bila kita nak follow, okey, bila kita nak ikut sell itu, kita nak ikut sell itu bila mana dekat sini buat kerja. Kat time frame ni buat kerja. Okey, kita tengok kat sini buat kerja. Saya padam dulu benda bulat besar ni. Tak nampak pula dah chat. Padam dulu. Okey.
bila kita tengok di lower time frame, dia akan bergerak macam ni. Nampak? Ini range ni, yang kuning ni adalah range daripada lower low, lower high kepada lower low. Bermaksud di sini, di dalam ruangan range ini yang akan memberitahu kita bila kita boleh follow sell itu, bila kita boleh follow arah sell di time frame besar itu. Okey, bukan bermaksud bila kita tengok dia time frame besar dah sell, dah tunjuk arah sell, kita boleh terus follow sell. Oh, penat bang, penat. Kalau kita terus follow sell, close candle breakout lower low di highest time frame, terus sell bang sini 303 pip bang, 303 pip bang float. Okay, bila 303 pip, 0.01 pun $30 bang. Ini EU $30. Itu kalau 0.01 belum masuk nak unjuk lot lagi. Itulah. Jadi dekat sini, bila langkah selamat, langkah selamat apa? Langkah selamat untuk kita follow sell. Okey. Cuba kita tengok dekat sini. Perhatikan betul-betul. Okey. Perhatikan betul-betul. Any breakout di highest time frame, dia akan create satu. Kan saya dah cakap saya akan combine dengan trend line. Saya akan combine dengan trend line malam ni. Jadi kita tengok daripada sini. Cuba anda perhatikan dekat sini. Nampak simple kan? Nampak simple. Daripada low sini, kita tarik. Okay. Tarik macam tu je. Simple. Okay. Tarik macam tu. Saya pakai kali hitam lah. Okay. Simple. Tarik macam tu je. Nak follow retracement? Boleh aja. Boleh aja. Okay. Tapi biar break trend line dulu. Okay. Biar break trend line dulu. Jadi you all tahulah EU ni boleh follow ke tak boleh follow lagi retracement ni. Nanti you all tahu je kejap. Jadi saya bagi tahu. Sebab tu saya cakap kita boleh live trade terus kalau ada setup kan. Jadi dekat sini tarik satu trend line daripada low high, bukan daripada low high ke low low ini, bukan. Bukan tarik macam tu. Tarik daripada sini, kita tengok. Sebab okey, saya nak bagi satu benda kat you all semua lah ni. Sebab kalau you all perasan lah, you all perasan dalam market, any breakout, any retracement, any pullback, dia akan create satu trend line. Dia akan create satu trend line macam tu. Okey. Langkah selamat kita untuk kita nak tahu break atau tidak dekat sini, lower low, dia nak create lower low baru atau tidak, mesti pastikan trend line ini di breakout. Okey. Benda simple. Okey, benda simple. Kejap, belum sampai lagi saya beritahu. Okey, lama kelas kita malam ni. Kalau boleh stay lama, alhamdulillah you all. Okey. Lama kelas kita memang lama lah ni. Kejap, sebab tu saya buat air. Best sikit nak mengajar. Okey. Jadi dekat sini, bila kita tarik trend line ini daripada sini ke bawah ini, okey, daripada sini ke sinilah, kita tengoklah turutan daripada sini ke sini apa semua kan. Tarik. Nak follow buy, nak follow retracement. Yang dinamakan sebagai retracement ini, inilah. You all tengok structure. Dari penandaan saya ini, kejap okey. You all tengok dari penandaan saya ini, ada tak dia create new low daripada penandaan saya ni? Kejap okey. Tukar color. High, low, higher high. Okey. Nak ambil sini pun boleh, nak ambil sini pun boleh. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ada tak
Ada tak you all tengok dia create new low daripada sini? Ada tak? Ini resipi. Kalau you all nak tengok, nak tahu structure itu nak bergerak ke mana, nak bergerak ikut yang besar atau tak nak air. Ada tak you all tengok? Spam cepat. Spam komen. Ada tak? Nak kaedah pembelajaran untuk market structure ni, bila dalam kelas memang you all tengok saya tanda senang. Tapi bila buat sendiri, orang Penang cakap bawa ada akai. Macam tu. Bila buat sendiri tu yang masalah tu kan. Bila tengah-tengah belajar macam ni, nampak amdan tanda senang je. Jangan panggil saya cikgu, saya bukan cikgu. Okay. Saya macam you all semua juga, trader juga. Okay. Saya share pengalaman sahaja. Okay. Jadi tak ada kan. Jadi macam mana dia nak ikut yang daily tadi tu? Persoalan dia, macam mana dia nak ikut yang daily tu? Dekat situ macam mana dia nak ikut dekat daily tu? Cuba anda fikir, logically atau tidak? Macam mana dia nak ikut yang daily? Tak mungkin dia boleh ikut yang daily kan. Kalau dia tak buat, dia tak create lower low. Yang bermaksud sebagai selari itu, yang tadi saya cakap selari itu, okay, adalah bila daily sama dengan sell, structure sell. Okay, saya buat structure lah. Structure sell kecil ke besar? Saya ke tak nampak pula ni. Okay lah, saya buat besar sikit. Daily structure sell H1 mesti structure sell juga, baru dia boleh jalan jauh bang. Cuba nak tengok sini ya, apa yang related yang saya cakapkan. Daily structure sell, arah sell utama dia adalah sell. Okay, kerana dia create lower low baru. H1, jika anda tengok dia jadi macam ni, high, higher high, higher high, higher high, higher low, higher high. Di mana seiring dia tu? Jadi ini tidak seiring lagi. Di kenaikan ini, yang sini ni belum seiring. Jadi macam mana nak ikut yang daily tadi tu? Dia takkan ikut. Itu jawapan dia. Dia takkan ikut. Dia takkan ikut. Maksudnya ayah dia nak balik, anak tak nak ikut, dia takkan ikut punya. Ayah dia takkan ikut. Ayah dia mesti tunggu kat anak dia main kan. Jadi itulah yang maksudkan selari. Tapi kita sebagai trader nak mencari peluang di dalam market. Di dalam market kita ada arah, follow arah dan retracement. Boleh sahaja untuk kita follow arah retracement ini. Boleh, tak ada masalah. Tetapi di sini kita akan bermain dengan apa? Kita akan bermain dengan apa? Boleh tolong saya jawab? Mungkin mesti you all dah tahu lah. Kalau kata tu kan, boleh saja nak follow arah, dia nak follow retracement. Bermaksud di sini adalah retracement. Ni retracement, create new high kan. Boleh saja kita nak buy sini. Tetapi di sini kita akan bermain satu benda, satu ayat yang dinamakan sebagai risk. Kita kena set kita punya risk bila bermain di retracement ini. Sebab anytime kita tengah tidur pun dia boleh create new low. Kita tengah tidur pun dia boleh create new low. Okay, dia break trend line ini. Dia buat daripada, tak selesa lah pakai color ni. Okay,
daripada higher high, higher high, higher high. Dia tak create new low lagi sini. Okay, after dia break trend line ini, kita boleh carilah peluang untuk buy. Okay, malam ni saya tak ajar setup tau. Saya tak ajar setup, saya hanya ajar memahami correlation time frame with market structure. Kalau Fibo retrace boleh. Maksud abang Fibo retrace macam mana tu? Sebab saya tak pakai Fibo retrace. Saya tak pakai sangat. Sebab tu saya tak ajar apa yang saya tak guna. Itu kalau Fibo retrace, kalau abang pandai macam mana pakai Fibo retrace itu, silakan bang. Silakan. Okey. Saya ajar malam ni macam mana untuk kita kenal pasti arah, kita kenal pasti retrace, kita kenal pasti di mana kita perlu ambil risk, kita kena kenal pasti di mana kita berada di dalam keadaan free risk. Itu yang saya nak terangkan malam ni, nak ajar malam ni itu. Okey. Kalau abang pandai menggunakan Fibo retracement, silakan gunakan apa yang abang tahu. Top up sahaja. Okey, top up sahaja. Saya tak ada masalah bang. Okey, saya tak ada masalah. Bukan kata kat abang je. Semua orang saya cakap macam tu. Saya tak ada masalah. You all ada kepakaran, you all ada pengetahuan tentang Fibo retracement atau apa-apa pun melibatkan dalam mapping trading ini, gunakan, silakan. Tapi tahu, mesti kena tahu yang basic dulu. Bila you all tahu dah basic ini, makanan lah. Makanan. Sebab dalam pembelajaran sekarang memang senang nampak saya tanda tu senang. Tapi bila alone, kita berada dalam keadaan kita sendiri yang buat mapping itu, benda itu akan datangkan kesusahan. Dan honestly saya bagi tahulah untuk semua, nak mendalami market structure ini bukan sehari 2 hari ya. Nanti ulang balik video ini dekat saya punya channel YouTube. Saya mengambil masa selama 1 tahun lebih, dekat-dekat 2 tahun untuk memahami struktur ini sahaja. Bukannya nak memahami entry. Simple bang, entry senang. Kalau dah faham benda ni, entry memang senang. Tunggu sahaja di mana point yang sepatutnya, terus entry je. Okay, datanglah apa-apa sekalipun, tak ada masalah. Tak ada masalah. Betul. Okay, sebab tu saya selalu cakap dekat saya punya student pun, lepas you all belajar benda ni, you all nak pergi belajar dekat orang lain, nak ambil ilmu tentang benda lain, silakan. Sebab you all dah tahu benda basic ini. You akan nampak sendiri nanti, oh macam ni, oh macam ni. Silakan. Okay, ilmu luas, belajar saja. Okay, belajar. Okay, yang tadi dekat sini, bila saya trade, after dia buat arah baru di higher time frame, cara saya akan tarik trend line ini. Selepas dia breakout trend line ini di H1, baru saya akan cari peluang untuk follow retracement. Sebab kadang-kadang retracement follow pun, tengok macam sini pun 200 pip bang. Tapi kita kena jaga kita punya risk sikit. Okey, menyebut tentang risk. Okey, menyebut tentang risk, saya suka cakap macam mana. Bila saya follow retracement punya point, punya cara, okey, retracement punya cara, saya akan setkan risk itu bermaksud point lot. Point lot adalah point lot adalah, jika di sini saya follow arah, lot saya contoh 0.02 ke 0.05, tengok depend kepada equity lah. Okay, depend kepada equity 0.05, tengok depend kepada equity. Okay, nak depend kepada equity.
Bergantung kepada equity. Jangan duk main hentak sahaja. Okey, jangan duk main hentak sahaja. Bergantung kepada equity. Di sini. Ini contoh lah saya cakap, contoh. Contoh saya entry di support label ini kan. Entry di support label ini 0.02. Di sini saya dalam keadaan risk, bukan nak kata off, tapi berada di minimum risk. Saya definasikan saya punya risk itu minimum. Okey, minimum risk. Kenapa minimum risk? Sebab saya follow arah besar, arah di time frame besar. Tetapi bercakap tentang ini, bercakap tentang structure ini, point retracement ini, saya akan set risk saya kalau $100, depend kepada equity, nak tak nak 0.01. Okey, 0.01. Sebab apa? Di sini adalah open risk. Okey, open risk bermaksud kita tengah tidur pun dia boleh buat kerja. Maksudnya dia buat kerja macam mana? Bila malam pukul 12, pukul 11 malam dah pedih mata kan, dah berabuk mata ni, dah pedih dah tak boleh belah kan, lepas tu tidur kan. Lepas tu kita pun set kita punya buy dekat sini. Buy dekat sini. Buy dekat sini. Dah naik cantik, terpacak cantik ni. Aku nak tidur dah profit kan. Open risk bermaksud jika dia dah follow jauh lebih daripada pointed entry kita, please set your BE. Please set your BE, break even. Jika dia masih bermain dekat sini lagi, please set your SL. Please set your SL. Sebab sebab dia kita melawan arah. Faham? 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 Faham tak faham? Harap faham kan? Sebab kita melawan arah. Bila kita melawan arah, kita bermain dengan emotion dan kita bermain dengan psikologi. Bangun-bangun tidur pagi je, elok je semalam aku set buy, tiba-tiba makan SL, tiba-tiba makan BE. Di sini itulah dinamakan sebagai open risk ataupun risiko terbuka. Risiko terbuka. Bukan bermaksud minimum risk ini kita tak perlu set SL. Kita perlu set SL. Tapi ada point di mana kita nak set SL. Sebab tu saya nak you all follow sampai hari Ahad ni. Nanti you all akan nampak macam ni. Entry macam ni. Nak faham lebih detail. Dia nak ke depan lagi, dia nak ke bawah lagi. Macam mana cara dia nak ke bawah lagi? Bukan malam ni malam esok lah. Saya nak you all follow. Jadi bila open risk macam ni, please set your SL. Jika dah jalan, please set your BE. Sebab anytime kita tengah tidur pun dia boleh buat kerja punya. Market ini sebab dia berjalan sampai pukul 3, pukul 4, pukul 5 pagi kan. Kita takkan nak tunggu pukul 4, 5 pagi. Tak ada kerja, baik kita buat tahajud. Betul tak? Dekat sini bila kita dah faham, dah faham tentang pergerakan ini, jadi untuk poin selari mesti di daily buat structure cell, H1 mesti structure cell, baru terbaik untuk kita mencari setup follow arah. Tapi jika di daily arah sell, daily arah
sell. Arah utama dia adalah sell. Okey, tengok arah utama dia adalah sell. Di H1 arah H1 masih lagi retracement, membuat point retracement. Please set your risk management dekat sini. Okay, maksud set your risk management, kalau nak trade pun boleh, tak ada masalah, tapi set your risk macam saya bagi tahu tadilah. Okey, macam saya bagi tahu tadi, bila point H1 buat retracement ni, nak entry boleh entry, tak ada masalah, tapi set your risk. Okey, manage your risk betul-betul. Tapi bila daily H1 selari, maksudnya di sini macam mana ni? Aku nak alih benda ni. Okey, maksudnya di sini dia selari macam mana? Okey, dia create, dia daripada bawah dia naik, dia create higher high. Okey, dia datang balik, dia create new high, new higher high. Okey, after dia create new higher high, tak tahulah apa benda dia buat, tiba-tiba break point ini, point high low ini. Okey, point high low ini bermaksud daily dan H1 berada dalam point selari. Berada dalam point selari. Bila berada dalam point selari, okey, bila berada dalam point selari, senang untuk kita buat kerja bang. Sangat senang untuk kita buat kerja. Bila berada dalam point selari, kita dah ada satu isyarat follow arah untuk higher time frame. Bermaksud dekat sini kita nak mencari peluang untuk kita follow arah sell ini. Okey, follow arah di time frame besar. Sangat senang. Okey, jadi nak untuk double confirmation. Okey, double confirmation lah. After dia break ini, after dia buat low high ini, dia breakout. Okey, breakout ini mesti breakout through. Maksudnya mesti breakout yang jelas. Kalau setakat dia breakout macam ni, saya tunjuk kat you all lah. Okey, dia breakout macam ni, sikit saja macam ni, sikit sahaja. Kalau saya mengajar tentang market structure ini di Akademi RLTM, ini dinamakan sebagai fake of structure. Nak tahu apa itu fake of structure, follow saya sampai hujung minggu ni. Saya bagi tahu you all fake of structure itu apa. Okey, malam ni saya tak bagi tahu lagi fake of structure itu apa. Okey, nak ilmu kita kena berkorban sikit. Okey, jadi dekat sini, dekat daily, ini kita dah faham lah. Faham dah kot yang ni lah. Saya nak delete ni, faham kot lah. Saya nak ajar pula macam mana kita nak dapatkan double confirmation selepas dia breakout, double confirmation. Faham kot? Komen sikit lah, spam sikit. Faham lah? Saya nak tengok sementara saya minum. Ya, saya record dan saya upload dekat YouTube nanti. Okay, faham lah kot lah ayat ni. Faham lah. Saya nak padam ni sebab saya nak ajar double confirmation after the breakout structure, after dia breakout di H1. Okay, sebab Amdan ajar selepas dia breakout, macam tu, dah boleh cari sell lah. Kejap, sebab saya nak bagi double confirmation. Saya nak bagi double confirmation after dia breakout tu. Saya nak bagi double confirmation, barulah kita ada sedikit keyakinan untuk kita follow arah market tersebut. Okey, cara dia untuk kita buat
the first of double confirmation menggunakan trend line. Menggunakan trend line. Trend line yang dekat sini kan, kita tengok dia naik kan. Dia naik, turun, naik, higher high, higher high, higher high, higher high, okey. Higher high pun semua tu kan. Dia create higher high tu. Kita tengah ralik lah, orang Penang cakap tengah ralik. Tengah asyik. Tengah asyik duk follow arah retracement ni, duk follow retracement ni, kita jangan abaikan benda ini. Okey. Jangan abaikan ini. Tarik trend ini. Cara macam mana untuk tarik trend ini? Okey. Kenapa tiba-tiba ni? Okey. Cara macam mana untuk kita tarik trend ini, trend line ini? Okey. Sekejap kenapa tiba-tiba keluar ni? You all masih tengok saya punya screen ke? Saya punya screen sekarang tunjuk terkeluar ni. Okay. Okay. Saya nampak ada orang angkat tangan. Aiman tengah angkat tangan. Masih ada Masih ada. Okey. Okey, saya buka dekat Aiman. Kejap. Hai. Okey. Tak apa. Okey. Cara macam mana saya tarik trend line adalah saya akan point 2 point structure. 2 point sahaja structure. Maksudnya 2 point structure itu adalah, you all tengok dekat sini ya. Tak apalah. Cuba cikgu tukar cat gold, maybe tak lag. Ini pun tak lag rasanya. Kejap Bain. Bain suka sangat dengan gold. Okay. Tengok dekat sini. Ini dan ini. Okay. Ini. Cara nak tarik yang ni adalah rapatkan dengan ni. Okay. Rapatkan dengan 2 point dekat sini. Antara 2 point. Tak kira lah you all nak ambil point mana, you all tarik je 2 point. Okay. You all tarik 2 point. Tarik 2 point ni. Nak ambil macam ni pun boleh. Maksudnya trend line ini sentuh 2 low atau 2 high sahaja. Macam sini saya tarik dekat sini. Dekat sini. Okay. Nak makan apa? Makanan apa? Makanan nasi. Tadi nasi dah makan kan? Roti. Ambil makan roti sana. Okay. Sorry. Jadi dekat sini saya ambil dekat sini. Dekat sini kenapa saya tak ambil pacak macam ni? Tak pacak macam ni. Okay. Syarat dia tak boleh lebih. Kalau you all ambil pacak macam ni, dekat point ni, dia tak boleh yang terkeluar ni. Okay. Dia tak boleh ni terkeluar macam ni, tak boleh. Terkeluar macam ni tak boleh. Dia nak macam ni. Nampak? Dia tak terkeluar tu. Kan, tak terkeluar. Sebab kita nak cari point yang akan terkeluar. Macam tu. Selepas dia buat breakout ni, ni dia naik, buat sini, naik,
the breakout ini, the breakout lower low ini, higher low ini, okay, the breakout higher low ini, dekat sini saya tak ambil entry lagi tau. Ini cara saya takkan ambil entry kat sini. Okay, saya akan ambil after the breakout trend line ini. Selepas dia breakout trend line ini, ni the breakout trend line ini, okay, the breakout trend line ini, baru saya akan start mencari point untuk entry. Point untuk entry sebab kebanyakan dia, okay, bukan kebanyakan dia, selalulah selepas dia breakout trend line ini, dia akan ada apa? You dah belajar kok benda ni. Selepas dia breakout trend line, kebiasaannya dia akan buat apa? Trend line atau dia breakout support resistance, dia akan buat apa? Dia akan retrace atau dia akan membuat pullback lah. Okay, dia akan retrace atau dia akan membuat pullback, antara dua. Okay, jadi tak ada masalah kat sini. Sebab sini adalah first confirmation breakout daripada sini. First confirmation breakout. The second one adalah second confirmation breakout. Ni first, this is second. Okay, this is second. Jadi ada beza ke pullback dan retrace? Tak ada beza, sebutan saja. Okay, sebutan saja. Pullback dengan retrace benda yang sama. Okay, benda yang sama je. Okay, jadi dekat sini, selepas dia buat satu, sabar jap. Selepas dia membuat nombor satu, sabar kejap. Okay, dia buat nombor dua, barulah carilah nak entry dekat support resistance ke, nak buat macam mana, nak entry kat mana. Nanti itu kita belajar depan-depan lah. Okay, sampai ni lah hujung minggu ni. Okay, malam ni saya tak nak, saya bagi tahu ini dulu. Okay, ini okay, kejap. Nampak ini 1 2 sell. Okay, saya tunjuk inilah. Okay, saya tunjuk ini. Ni tadi sell, ini buy lah. Setengah syok. Sell. Okay, create lower low. Tiba-tiba lower high. Breakout. Ini baru nombor 1. Okay, nombor 2 belum jalan lagi. Nombor 2 relax jap, tak jalan lagi. Okay, create new high, naik, breakout saja ini second. Barulah kita akan cari. Jangan takut. Baru kita cari. Nak entry dekat support resistance ke, nak entry pakai supply and demand ke, jalan lah. Entry pakai BBMA ke, nak entry pakai apa, jalan, silakan. Okay, tapi kena ada SOP ini, 1 dan 2. 1 breakout, tunggu 2. 2 breakout, jalan lah. Ini sama, 1 breakout. Okay, ini first, ini 2, baru jalan. Nak hold macam mana, Hamdan? Nak hold pula dah. Okay, nak hold, tadi buy selagi mana dia create new high, hold lah. Maksudnya new high itu adalah, okay, new high. Okay, selagi mana dia create new high, hold lah. Tapi selepas dia create new low, padam semua. Selepas dia create new low, ambil semua position anda, profit anda. Yang ni entry, contoh entry dekat support resistance. Okay, dia create new low, create lagi new low, hold lah. Hold sahaja. Jadi dekat sini sekarang, Hamdan, market nak buat apa ni? Sekejap. Okay,
Ini cuba tarik mai sini. Okey. Dekat daily. Untuk EU ni, untuk EU di daily. Okey. Di daily arah sell ke arah buy? Baru syok dah terang semua, baru boleh buat pertanyaan. Sell ke arah sell ke arah buy? Saya unmute semua. Okey. Dekat daily sekarang arah sell. Jadi dekat daily sekarang arah sell. Cuba kita tengok dekat H1. Okey. Buat cara sama macam tadi, tarik 2 point ini. Okey. Tarik 2 point ini. Jangan kalut nak legal market. Bila kalut nak legal market, jadi sakit lah. Yang sakit itu yang selalu kena tu. Okey, kita baca daripada atas. Okey. Higher low, lower low. Okey. Lower low. Lower low. Lower low. Okey. Lower low. Kejap besarkan sikit. Okey. Kat sini. Okey. Pernah tengok kan orang tanda trendline macam ni kan? Puan, pernah kan? Takkan tak pernah kot. Pernah kan? Jadi kita baca daripada atas kejap Okey. Okey. Sini pula. Sini. Ni. Masih structure masih lagi tak break. Ini mesti kena break ini dan break sekali ni, baru boleh naik. Okey, arah sell. Tapi macam mana dia boleh buy pula sekarang dan? Okey, kejap saya tunjuk. Okey. Kenapa dia boleh buy kan? Sebab dia menggunakan lower TF punya structure. Okey, sebab tu cakap ilmu structure ini, setiap time frame dia ada structure dia tersendiri. Okey, dia ada structure dia tersendiri. Yang saya bagi itu tadi adalah basic. Tapi kalau you all boleh dalami dia sampai ke lower time frame, sampai ke M30, M15, M5, M1, memang terbaik lah. You all memang terbaik. You akan boleh trade macam tu je. You akan boleh start trade. Tak ada masalah. Tengok sini Okay, breakout. Naik. Create new high. Create new high. Create new high. Dekat sini tarik trend line. Nampak? Tarik trend line. Dia create new high. Dia breakout. Dia breakout low. Okay. Dia breakout higher low. Nombor 1, macam saya cakap tadi, nombor 1. Nombor 2, first, second. Okay. Datang, sell. Sini, lepas tu, okay, lepas sell, tarik trend line. Okay, susah. Tarik trend line. Tadi trend line ni kan, tadi yang ni.
Okay, tadi yang ni. Okay. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, breakout, turun, naik, turun, naik, turun, naik, breakout structure, breakout trend line, sell. Okay, sell. Breakout balik. Nampak tak dia buat satu low kat bawah ni? Okay, sekejap. Nampak tak dia buat satu lower high dekat bawah ni, lower high. Okay, daripada atas turun, dia create. Okay, dia breakout. Ini second, ini first. Okay, first turun, jalan, turun, jalan, turun. Ni FOMC semalam ni. Ni shadow panjang ni FOMC semalam. Nampak? Jadi apa yang you all nampak sekarang, potential untuk market turun ada tak? Ada lagi tak? Sebab you all tengok sini bila tarik pula trend line macam ni, ada lagi tak? Sorry. Ada tak? Potential untuk market turun ikut arah di daily tu ada tak? Ada tak ada? Tapi Hamdan, saya belajar tarik trend line yang kalau yang terpacok macam ni tak boleh Hamdan. Tak tahu lah. Saya tak tahu. Saya terpacok pun saya tarik je. Terpacok pun saya tarik je. Tak terpacok pun saya tarik kok. Tak ada. Jadi untuk EU, selagi mana trend line ini tidak dia breakout, selagi itulah dia akan ke atas. Selagi itu dia akan ke atas. Okay, after dia breakout lower high ini, cari lagi sampai ke atas. Nak tunggu bila dia nak sell Hamdan, tunggu dia jadi macam ni. Tunggu dia naik, breakout, turun, naik, turun, naik, turun. Breakout ini baru lah cari sell. Baru cari sell. Faham? Faham untuk EU? Faham ? Okay. Tadi Baim tanya gold. Okay, gold ni nak pergi mana Hamdan? Okay, gold ni nak pergi mana? Okay, kita buka time frame daily dulu. Okay, kita buka time frame daily. Okay, saya draw, anda jawab. Saya draw, anda yang jawab. Okay, time frame daily, ambil yang significant. Ini significant Okay, breakout high. Okay, naik. Jadi arah utama sekarang sell ke buy? Okay, dah dapat 1 point, buy. Okay, arah utama adalah buy. Okay, kita tengok H1 buat apa. Okay, stick your trading plan, gunakan trend line dan gunakan structure di H1. Okay, kita tengok H1 buat apa. Okay, tak perlu anda nak kecilkan, sebab anda dah tahu dekat daily buat apa. Kalau dekat academy saya suruh dia orang kecilkan, tapi tak apalah, you pun tak ada masalah. Tak kecilkan pun tak apa. Kecil, kalau nak kecilkan, kecil paling kecil zoom in 2 kali. Kalau guna PC lah. Kalau guna handphone, pandai-pandai lah kan. Pandai-pandai tu. Okay. Okay, jadi dekat sini you all tengok kat sini dia nak buy ke nak sell? Okay, kejap, saya draw.
Ini trend line. Okey. Ini trend line. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Breakout, higher low. Breakout, higher low. Naik, breakout. Nombor 1, nombor 2. Okey. Nombor 2. Naik, turun. Naik, turun. Tarik trend line. Sekejap ah. Tarik trend line. Nak turun ke nak naik? Nak turun ke nak naik? Nak buy ke nak sell? Ada jawapan, takkan takut lagi nak jawab. Jawab je, tak apa. Salah proses pembelajaran, salah itu biasa, normal. Okey. Salah itu normal. Jadi dekat sini nombor 1 mana, nombor 2 mana? Okey, kejap ah. Kita draw. Tarik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Break. 1 dan nombor 2. Jadi bila tanya goal nak ke mana, naik dulu sebelum turun. Okey, Aiman kata naik dulu sebelum turun. Okey, bagi saya macam ni ah. Saya tak cakap Aiman salah. Okey, saya tak cakap Aiman salah ke macam mana, tak ada lah. Jangan mentasa Aiman. Janganlah, nanti kan. Cuma saya akan stick apa di higher time frame buat. Okey, jika higher time frame masih structure buy, arah major dia masih buy, saya mengatakan gold masih buy. Ini adalah previous resistance. Okey, ini adalah previous resistance pun belum di breakout. Tengok. Ada setup, tak ada setup itu nanti kita belajarlah setup. Tapi mostly yang student RTM dalam ni, diorang dah nampak kot kenapa ni ada setup apa dekat sini ni kan. Yang boleh naik. Jangan tahulah. Okay. Jadi previous resistance belum di breakout. Maksudnya untuk dia turun itu belum jelas. Bagi saya lah Aiman, jangan cakap salah lah dan apa semua, tak. Okey, bagi saya ini pendapat saya. Okey. Jadi dekat sini tarik. Okey. Dia nak tengok macam mana ni. Okey, nak turun ke tak nak ni, ataupun boleh terus buy. Okey, cara dia nak turun ke tak nak, dia belum create higher low. Okey, dia belum create higher low. Bila kita nak follow buy ni, yang saya cakap buy ni, nak follow dia ke atas ni, dia kena create dulu. Dia kena naik, create new higher low, naik pecah naik pecah high ini. Okey, ni naik pecah high ini, baru kita boleh cari entry untuk buy. Faham? Clear? Bukan waktu sekarang lah untuk buy lagi. Biar dia create new higher low lagi. Okey, tapi di lower time frame dia masih create new high. Okey, ni nampak tak, dia masih create new high. Ni new high ni. Kalau nak tunggu dia turun bawah, dia kena break macam tu dulu. Dia kena break macam ni dulu, baru dia turun, buat new higher low.
Nampak related dia. Semua time frame kita boleh guna bila kita faham structure. Semua time frame kita boleh guna bila kita faham structure. Bukan kata kita boleh guna, semua time frame kita boleh trade. Macam tu. Okay. Sekejap lah. Seminit lah. Sekejap lah. Tunggu jap . Okay. Jadi untuk goal you all dah tahu lah. Sebab saya pun nak cari satu entry juga. Senang lah. Sebab esok malam kan kita ada kelas lagi. Jadi untuk UCAT ini, you all tengok sendiri nanti. Untuk GA. Okay, untuk GA saya perlu clear cut ini dulu. Okay. Untuk GA saya nak anda cakap arah sell ke arah buy? Daily. Arah sell ke arah buy? Arah sell. Okay, arah sell di daily. Kita tengok H1 buat apa. Okay. Tengok H1 buat apa. Buka ini dulu. Okay. H1 buat macam ni Amdan. Okay. Buat macam ni. Dekat bawah dia buat apa. Okay. Sekejap . Buat macam ni. Ni terpacak ni. Ni trend ni terpacak ni. Trend dia terpacak macam tu. Kalau macam ni, trend dia terpacak macam tu, saya akan gunakan macam ni sahaja. Okay. Saya akan gunakan macam ni sahaja. Macam ni. Sekarang structure retracement sudah terbentuk ke belum? Structure retracement sudah terbentuk belum? Sudah. Okey, sudah. Nampak dekat sini. Dekat sini belum break. Belum break ni trend line, nampak? Jika dia break trend line ini, dia boleh pull back dan turun balik lah. Tapi apa yang saya nampak dekat sini, high, dia create higher high, ini higher low. Okay, ini higher low. Trend line ini belum dipecahkan. Jadi ini adalah ni, kita tengok dia reject atau dia tak nak. Sorry, tebal sangat lah saya punya ni. Okay, tarik trend line cantik-cantik. Okay, buat macam tu cantik-cantik. Okay, ini ada di lower time frame. Lower time frame, saya nak tengok macam best. Dan risk pun agak kurang. Okay, risk pun agak kurang. Boleh lah. Okay, risk pun bawah ni saja, 70. Kalau bawah ni 50. Dekat sini ada double tu.
Okay, ini ada setup. Saya nak buy dulu. Okay, saya nak buy dulu. SL bawah ni saja. Bawah ni saja. Bawah ni. Okay, boleh. TP sinilah. TP sini. Maksudnya sini 328. Okay, boleh anda nak ambil dekat trendline ini, yang pertemuan trendline ini pun boleh, tak ada masalah. Tapi kat sini ke sini 100, sini ke sini 70. 68, 60 lebih lah, 60. Lebih kurang 60 lah. Okay, lebih kurang 60. Risk ratio berapa? Yang ni kita perlu kira tau. Kita perlu kira 100 bahagi 60. Risk ratio 1, tak sampai 1 tu pun. Ni 1.6. Boleh lah, boleh. Okay, tengok sini. Satu nisbah dekat 1 nisbah, tak sampai 1 nisbah 2 lah, 1 nisbah 1.6. Tak berapa cantik lah, tapi boleh nak entry. Okay, boleh nak entry. Yang ni untuk EA, anda tengok arah di time frame besar apa untuk EA. Ini EA, arah di time frame besar apa? Sell ke buy? Sell. Jadi kita tengok di lower, di H1. Okay, di H1 ini dah breakout. Okay, ini dah breakout. Ini belum breakout. Jadi boleh cari sell terlebih dahulu lah. Tapi kalau dia break ini, cantik lah. Break ini boleh terus sell lah. Tapi kalau sekarang ni, dalam keadaan sekarang, sebab market masih slow, better tunggu dulu untuk EA. Okay, untuk GU, sebab tu saya duduk tengah-tengah live tadi, tengah-tengah mengajar tadi, saya duduk buka GU. Siapa perasan lah. Saya nak tengok setup dekat GU ni. Okay, arah sell di daily, pergi H1. Okay, pergi H1, break dan break. Nampak sini. Okay, break sini. Tak boleh lah pakai benda ni sengit. Okay, cukup tak lagi SOP? Cukup tak? Dah cukup belum? First and second, dah cukup belum? Dah cukup belum? First and second cukup belum? First, ni second. Dah. Hello, dah cukup belum? Okay, dah. Pergi tarik ni. Okay, tarik ini saya memang nak tunggu untuk buy, tapi expectation dia bawah sikit. Nak ambil point resistance breakout ini dekat sini. Okay,
resistance breakout, first touch, datang balik, buy. Okay, datang balik, buy. Sini pun boleh ni sebenarnya. Sini pun boleh resistance yang breakout ni. Tapi dah terlambat lah. Dah terlambat. Bagi saya, resistance yang pertama di breakout ini lebih best. Saya nak entry dekat sini. Kat sini. Kat sini. Risk bawah ni sahaja. Set risk kat sini je. Dalam 20 ke 25 pip macam tu kan. Macam tu lah. Sebab spread dia kecil kan. Spread dia kecil. TP kalau nak TP awal kat sini 100 pip lebih lah. 100 pip lebih. Tengok. Ini agak risk sikit. Okay, ini agak risk sikit. Sebab dia market agak slow. Okay, market agak slow. Ini best. Ini best. Okay, untuk AU daily arah buy. Nampak nampak tak ni? Nampak AU ni break. Okay, break. Dia buat new high, tak breakout, reject. Okay, reject. Naik, dia breakout. Nampak? Naik, dia breakout. Bila naik, dia breakout. Nampak kat sini apa yang dia buat. Kita tengok dekat lower time frame, dekat H1. Dekat H1. Kat sini. Breakout yang tak jelas, tak best. Jadi fly lah. Fly. Sini nak buy lagi tak? Boleh buy lagi. Okay, boleh buy lagi. Sebab breakout trend line. Pull back, datang buy. Okay, ini dah sayup ni. Dah sayup. Tapi arah masih sell di daily. Cuma nampak dekat sini anda tengok yang kata selari tak selari tadi yang kita belajar tu kan, selari tak selari tu. Dekat daily ni nampak, dekat daily ni arah sell. Low, lower low. Okay, breakout, ni pun breakout, lower low. Okay, jadi arah masih sell. Arah sebenarnya masih sell. Arah utama masih sell. Tapi kenapa dia tak boleh sell lagi, Hamdan? Kenapa dia tak boleh sell lagi? Dari apa yang anda belajar tadi, kenapa dia tak boleh sell lagi EJ ni? Cuba anda bagi tahu. Saya buka H1. Saya buka H1. Anda bagi tahu saya. Saya draw, saya draw, saya draw, saya draw, saya draw. Kenapa dia tak boleh sell lagi? Kerana apa? Belum. Okay, jawab. Kerana apa? Yes, jawapan. Alhamdulillah. Dari pukul 9.30 tadi you all stay sampai sekarang. Feedback yang baik. Maksudnya you all faham apa yang saya nak sampaikan. Nampak Walaupun dekat higher time frame dia arah sell, tapi di lower time frame dia tak nak ikut lagi, dia tak selari lagi. Is no reason, it doesn't matter untuk market fly lebih tinggi. Faham? Jelas?
Jelas? Jelas ha? Okey. Jadi bila kita nak sell Amdan, okey, bila kita nak sell ni EJ ni, okey, bila kita nak sell, no reason, you all kena tunggu ni, you all kena tunggu yang mana yang saya marking ni break. Ini break ke bawah baru boleh sell. Lagi tak break, lagi tak boleh sell. Jalan je lah, ikut je lah. Lagi tak break, lagi tu lah tak boleh sell. Macam mana dia boleh fly high ni, boleh fly lebih tinggi? Nampak? Okay, nampak? Break, ada peluang untuk dia naik. Okay, faham? And you, kita tengok daily buat apa. Daily arah sell, arah sell. High, higher high, higher low, lower low, lower low. Okay, reject, arah arah sell. Okay, masih arah sell. Kita tengok dekat lower time frame, adakah dah bergerak menjadi arah sell. Okay, kita tengok sini. Sini. Okay, you all jawab. You all dah belajar kan? You all jawab. Ini range, ini range, ini range. Tengok dekat sini, dekat current price sekarang, dah boleh follow sell ke belum? Tengok kat sini. Yang marking saya tanda ni, 1, 2, breakout, naik, breakout balik. Jadi sini, jika kita sell sekarang, adakah sell kita itu follow arah? Yes, structure sudah di breakout. Okay, structure low, low, okay, sudah di breakout. Tapi selepas masa dia naik ini, dia break balik trend ini. Dia break balik trend line ini ni. Trend line ini dia break balik. Bila dia break balik ini, reasonable untuk dia naik lebih tinggi itu masih ada. Reasonable untuk dia naik lebih tinggi itu masih ada. Faham? Jadi jangan follow sell lagi untuk EU, NU. Jangan follow lagi. Sebab possibility untuk ini di breakout sangat tinggi. Okay, sangat tinggi. Sebab dia breakout balik trend line ini. Dia tidak boleh breakout balik trend line ini. Dia kena buat macam ni. Dia kena buat macam ni. Baru dia boleh turun. Tapi ini dia naik, pecah. Jadi tak boleh untuk kita follow sell. Faham? Jelas? Tengok apa dia jadi. Ini float. Okay, daily arah sell. Tengok H1 breakout, tak boleh sell lagi. DJ pergi H1, boleh sell lagi tak? JJ boleh sell lagi tak? Boleh tak? Dia masih create new high, tak boleh lagi. Okay, dia tak boleh lagi. Untuk UJ, okay, pergi daily, arah sell ke arah buy?
buy. Okey, arah buy pergi H1. Dia nak start retracement ke dot lagi ni? Dia nak start ke tak lagi? Okey. Kita tengok naik, turun, naik. Dia nak start retracement. Trendline ini mesti di breakout. Ni. Ini mesti di breakout. Turun, naik, baru start retracement. Kalau tak jadi. Okey. Tak jadi. US 30. Sebab ramai orang bertanya saya, US di stok tak boleh guna ke Hamdan? Kita tak boleh prefer kepada market structure je. Kalau tak boleh prefer kepada market structure, macam mana kami nak trade? Macam mana kami trade? Kami pun trade menggunakan market structure juga, sama je. Okey. Tengok kat sini. Okey. Lower low. Okey. Market masih sell. Okey, arah masih sell, tapi di lower time frame masih lagi create new. Masih lagi create new. Tengok. Masih lagi create new high. Jadi fly lagi. Fly lagi. Fly lagi. Untuk Bitcoin ni pair ni Bitcoin dengan Atom ni saya trade ujung minggu. Sabtu Ahad dia berjalan. Sebab tu saya buat analisis juga untuk Atom dengan tu ni. Untuk Bitcoin. Sebab ujung minggu dia berjalan. Sebab tu best. Okay. Okay. Dah pukul 11.20. Nak lagi tak malam esok? Malam esok kita masuk bab lain pula lah. Malam ni bab structure trendline. Malam esok kita masuk bab SNR. Okay, masuk bab SNR pula. Bab SNR ni dia more kepada entry sikit lah. Okay. Nak on tak nak? Nak on, cakap nak on. Kalau nak ulang kaji, tengok video nanti dekat YouTube. Nak on tak nak? Esok Jumaat, malam Sabtu. On boleh. Lewat sikit tak ada masalah. Okay. Ni dah berapa jam lah kita lah? 9, 10, 11 lah. 2 jam lebih lah. Okay. 2 jam lebih. Masuk je pukul apa, tak ada masalah. Okay. On lah. Setuju? On. 36 orang. Tak payah risau lah. Bukan saya nak ambil tu pun, nak charge you all pun tak ada lah. Saya nak isi masa saya. Sebab saya tengah quarantine kan. Saya nak isi masa saya. Oh, YouTube channel. Kejap, saya tulis YouTube channel saya No Name. No Name. Tu ada kawan dah cakap. Okay, ada kawan dah cakap. Okay. Spend nak tak mau. Kita on malam esok. Malam esok apa? Spend. Saya free je. Okay. Saya tak boleh pergi ke mana kak. Saya nak pergi ke mana, saya tak boleh pergi ke mana pun. Satu jam lagi. Esok lah Pak Im. Okay, esok lah. Kawan-kawan lain esok kerja kot tu. Saya memang tak boleh buat apa. Saya memang kena duduk rumah je. Tak boleh pergi mana.
Mana ni YouTube saya? Saya tak ingat lah. Cek ukur nanti lagi berapa hari. Saya sampai apa? Sampai 19 hari bulan. Ini saya punya YouTube channel. Ini. Okay. Sampai 19 hari bulan ni, hari Ahad ni. Jadi esok malam kita on lagi. Nanti beritahu kawan-kawan. Yang mana kawan-kawan free tu, ajak join sekali. Refresh sikit tentang structure apa semua kan. Esok malam baru kita on. Baru kita on untuk tajuk apa esok Boleh you all bagi tahu saya tak? Senang saya nak preparation. Danger zone ni kita masuk lewat sikit bang, boleh kot. Sebab danger zone ni melibatkan halal. Jangan risau. Ini kan ini bukan ilmu saya. Ini bukan ilmu saya, okey. Esok kita masuk SNR, SND sikit lah. Honestly saya bukan menggunakan SND yang terlalu susah. Tak ada. Saya menggunakan SND yang simple dia. Okey. Yang simple. Saya tak ada nak susah nak kena hafal banyak benda. SND FL tak pakai juga mas. Saya pakai juga. Tapi saya punya cara saya draw SND simple. Simple sangat. Cuma tak ada nak kena ingat banyak benda. Itu cara saya. Tak ada nak kena ingat banyak benda. Boleh lah. Sebab cara saya marking sama dengan basic SND. Drop base drop, rally base rally apa semua. Saya marking benda yang sama. Cuma confirmation dia tu, dia ada satu confirmation. Bila menggunakan SND yang cara saya gunakan, dia ada confirmation. Dia pun melibatkan structure kau. Dia melibatkan structure dengan SNR juga. Baru SND zone itu strong. Kalau nak diikutkan SND yang ni, banyak benda nak kena ingat. Tak ada. Saya satu SND zone yang bukan SND zone, satu benda yang di mana SND ni simple je kalau kita nak tahu kan. Saya cari satu zone di mana supply atau demand yang mana dia bekerja. Dia bekerja. Abang Ahmad Rifail, saya akan detailkan SND ni nanti esok atau lusa. Saya akan detailkan SND ni esok atau lusa. Nanti abang tengok. Nanti abang tengok. Ada yang tak valid, ada yang valid, ada yang tak valid. Tapi dia punya ratio untuk menyentuh zone itu agak lambat. Cuma boleh kita boleh gunakan dia sebagai satu confluence kekuatan support atau resistance. Sebab tu saya guna. Kalau you all dengar tu agak susah kan. Nanti kita belajar. Nampak memang senang je. Dia SND yang di mana dia buat kerja memecahkan support and resistance. Itu zone support supply animal macam sini contoh kenapa dia boleh ambil dekat zone ini sedangkan dia tak ambil ni. Kalau you all tengok dia tak ambil ni. Ini supply. Ini supply. Dia tak ambil pun kat sini. Kenapa dia ambil bawah sikit daripada situ? Sebab jawapan dia, supply ini memang kerja dia adalah dia ada significant drop. Tapi adakah dia yang memecahkan support dan resistance? Itu cara kita define dia. Support and resistance kita tengok kat sini. Ini support. Ini support. Ini support. Bila kita draw turun satu time frame, support ini
dipecahkan oleh mana? Base ini kan. Kita tak boleh stop satu time frame. Kita kena pergi lower time frame lagi mencari satu origin candle. Origin candle yang mana? Candle yang menggerakkan permulaan signifikan. Ini line merah ini adalah SNR di H1 tadi, yang menggerakkan penurunan signifikan H1 ni, menggerakkan penurunan candle merah 4 batang, 5 batang ini, bukannya base ini, bukan candle ini. Okay? Bukan candle ini, tapi candle yang berada di M15 ini. Ini candle merah hitam satu ni kan, nampak? Okay. Line ini jangan delete, pergi lower time frame jangan delete. Tapi bila kita nak define zone, kita tak boleh ambil zone ini. Sebab apa kita tak boleh ambil zone ini? Bila saya besarkan, nampak tak zone ini selepas dia berlaku ini hanya berlaku engulfing saja, betul? Betul tak betul? Kejap. Betul kan? Tapi dia hanya berlaku engulfing. Selepas engulfing ni dia naik candle buy lagi, betul? Dia naik candle buy lagi 2 batang ni. Nampak dia naik candle buy. Ni buy, betul? Kan? Tapi berbeza dengan yang ni. Candle ini, ni candle supply ini, selepas dia create candle ini, ada 3 batang pula candle yang turun selepas dia. Maksudnya bila kita turun lagi lower time frame, okey, turun lagi lower time frame, memang kita boleh detect sini pula. Tapi biasaannya bila saya cari zone, bila nampak dah dekat M15 ni, saya tak pergi dah sampai ke M5, M1. Tak pergi dah. Stop sampai situ saja. Dan kita boleh tengok perbezaan dia macam mana. Dia pergerakan turun yang pertama ini, yang pertama turun ini memakan 3 candle yang turun yang pertama ini adalah pergerakan pertama yang dibuat untuk create significant drop 5 batang ini. Itu pemahaman dia. Nampak tak? Sharp dia ambil turun. Sharp dia ambil turun. Tapi depend kepada broker jugalah. Kadang ada broker yang dia punya spread apa semua tu kan, yang tu anda kena nilai sendirilah broker yang anda gunakan. Okay, macam tu. Dia bukan ambil dekat zone support resistance ni, bukan ambil dekat line support resistance, tapi dia ambil dekat satu zone yang di mana confirmation zone pergerakan turun yang pertama atau pergerakan naik yang pertama. Yang itu yang kekuatan dia berada di situ. Macam sini ya. Macam sini dia turun naik. You all tengok ini. Oi. Kita sambung pula dah. Sambung lah. Okey. Ini demand. Ini demand. Kenapa dia pergi? Kebiasaannya bila kita belajar supply and demand, close dalam zone. Bila close dalam zone, kita akan apa? Kita tak akan entry, betul? Oh, SL dia atas zone saja bang. Atas zone saja. Biasanya dalam tengok besar zone lah. Kalau sekarang besar dia 9 pip lah. 9 pip. Biasanya saya akan tarik sampai 20 pip atau 10 pip atau 15 pip macam tu. Tengok spread. Kadang spread itu yang kadang tak ambil kita punya zone tu. Kita punya cara tu. Sebab dia boleh terlebih macam ni, nampak kan? Dia terlebih turun. Dia boleh terlebih turun. Bukan dia tak boleh. Atau dia boleh terlebih naik. Dia boleh terlebih turun dan dia boleh terlebih naik. Tadi kita lah, kalau kata saya kata bawah zone kat sini kena. Sebab tu saya cakap kalau entry dekat sini tarik 20 pip macam tu. Jangan sayang nak tarik SL. Kalau kita dah jaga money management kita, tak ada masalah. Okay. Macam dekat sini ya. Dia turun, dia naik. Apa kekuatan yang berada di supply ini? Kekuatan dia adalah ini signifikan yang pertama. Signifikan
yang memecahkan support resistance ni. Ni. Signifikan yang pertama, nampak ah? Ini resistance. Ini signifikan. Signifikan maksudnya adalah dia tidak boleh ada satu candle dia tengah naik ni, tak boleh ada satu candle sell. Nampak ah? Buy. 6 batang candle buy kat sini. Jika dia naik buy, lepas tu ada sell, candle sell satu kat sini, tak boleh. Ini bukan signifikan. Itu bukan signifikan. Kita nak signifikan yang tak ada seller kacau dan tak ada buyer kacau. Dia akan ada kekuatan untuk kita define. Itu adalah satu satu zone yang strong. Saya tak guna QM bang. Saya tak berapa pandai dengan QM. Okey. Saya pun honestly saya tak guna QM. Saya define zone, define entry saya based on kekuatan zone tersebut, memecahkan SNR ataupun confirmation at zone. Bukannya kata ada QM saya henjut, ada QM saya henjut, tak ada. Okay. Nak tak boleh je. Nanti kita belajar detail sikit tentang SND ni. SND ni macam order block lah. Sama macam Azim cakap, order block. Cuma nak faham SND ni tak perlu nak sakit-sakit kepala hafal banyak benda. SND ni benda yang paling simple. Cuma kita nak entry tu kita kena tunggu agak lama sikit. Agak lambat sikit. Dia nak pergi ke zone tu agak lambat sikit. Agak lambat. Macam dekat sini ya, you all tengok. Dekat sini ya. Nanti sebenarnya syok belajar SND ni kalau tak include benda-benda yang bukan-bukan. Sebab benda-benda yang bukan-bukan itu akan sakitkan kepala kita nak ingat banyak benda. Okey. Dekat sini you all tengok SNR. Ini SNR. Ini SNR. Okey, ini resistant. By aim. Order block tu macam mana cikgu? Kadang kali pertama kedengaran. Nanti kita belajar sehari dua nanti kita belajar. Esok kita masuk by SNR, lusa kita masuk by SND. Nanti by aim. By aim bagi tahu saya. Saya ulang balik by order block. Okey. You tengok sini ya. Kenapa supply ini boleh dipilih sebagai entry zone? Bukan hanya sebab head and shoulders. Bukan semata-mata head and shoulder. Bukan. Tapi tengok dia create rally, base rally. Base rally ini, base ini memecahkan resistance ini. Jadi it doesn't matter untuk market pergi naik balik. Dan confluence dia break trend line. Okay, break trend line. Dan satu lagi adalah dia kena gabungkan confluence. Bukan main kita panggil apa, main teka-teka. Bukan. Dia tak boleh. Dia kena gabungkan trend line. Gabungkan trend. Kena gabungkan banyak confluence untuk gunakan SND ni. Bukan main teka-teka. Sini tak ada. Okay, ini. Sorry. Terlajak pula. Macam tu. Okay, trend line. Breakout. Datang balik. Ini. Supply ini. Order block dengan road block sama mana? Tak sama. Road block ni rintangan dia lah. Order block ni tempat yang di mana pengumpulan order. Okay. Pengumpulan order. Ini resistance yang dipecahkan. Jadi tak ada masalah lah untuk dia naik. Tak ada masalah. Dekat sini
yang FOMC semalam FOMC semalam saya clearkan yang FOMC semalam. Kenapa dia boleh spike naik sampai atas ni, turun balik. Spike naik sampai atas ni, turun balik. Sini kan ada satu supply. Okay. Tapi kenapa dia tak ambil dalam ni, Hamdan? Persoalan dia, kenapa dia tak boleh ambil dalam tu? Sedangkan sini dah ada confluence. Ada confluence. Kenapa dia tak boleh ambil dalam tu? Confluence cukup lengkap. Supply dah ada. Ini dia pecahkan apa, Hamdan? Tak nampak pun dia pecahkan apa. Jadi bila tak nampak dia pecahkan SNR, dekat gini kita gunakan confluence breakout trend line ni untuk kita pastikan benda ni nak terjadi atau tak nak. Lepas tu kita turun lower time frame. Bila kita turun lower time frame, yang ni kita nampak dekat sini kan. Sangkut pula dah. Okay, kat sini. Betul. Kat sini ada 2, 4, 5 candle significant drop. Okay, significant drop. Ini biasa ni zoom macam ni. Tapi kenapa dia tak nak ambil lagi? Okay, mesti ada reason kenapa dia tak nak ambil lagi. Nampak dekat sini ada satu. Okay, kejap. Saya kena delete ni dulu. Dekat sini ada satu demand yang di hold. Demand yang di hold ni maksudnya demand yang masih remain. Demand yang masih remain maksudnya demand yang masih tak ditembus-tembus lagi. Demand yang tak masih ditembus-tembus, kecuali dia dah tembus ni. Tembus ni maksudnya dia break luar zone. Dia break body luar zone. Possibility di semalam dia ambil kat sini. Tak ada pun nak kena fikir sini ada apa semua, tak ada. Tak ada. Saya punya cara supply ni memang saya simple. Sangat simple. Nantilah kita belajar, okey? Kita belajar. Saya dua nanti kita belajar. Esok kita dalami tentang SNR dulu, baru kita belajar. Boleh ya? Saya terang nanti lebih detail. Tahu. Dekat sini saya nak tengok. Nantilah kita belajar. Jangan risau. Saya tak kedekut ni. Okay, jalan je. Buat apa nak simpan ilmu? Detail. Jangan risau. Turun lagi. Turunlah kau. Tak ada masalah. Aku lawan trend kan. Minimum risk. Maximum risk. Okay. Esok pukul 9.30 jumpa saya balik dekat Zoom meeting. Kita detailkan tentang SNR pula. Okay, terima kasih banyak atas effort you all. Okay, saya akan bagi all out. Anda nak, saya bagi. Anda nak, saya bagi. Tak ada masalah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.